Selamat pagi murid-murid, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 5. Hari ini kita akan belajar tentang institusi yang mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan dan cabarannya. Standard pembelajaran kita diambil daripada 9.4.3 menjelaskan institusi yang terlibat dalam mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan. 9.4.4 menghuraikan cabaran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kes 9.4.6 menerangkan kepentingan menggunakan bahasa kebangsaan dengan betul dalam pertuturan dan penulisan. Mari kita lihat. Peranan negara mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan. Cikgu nak tanya sekali lagi, murid-murid tahukah apakah bahasa kebangsaan? Bahasa apa? Ya, betul, bahasa Melayu. Okey, kita boleh lihat peranan negara yang pertama, Penyata Razak 1956 menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Maksudnya, semua sekolah SK menggunakan bahasa Melayu. Dan dalam Penyata Rahman Talib 1960 telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Contohnya, di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Kemudian timbullah Akta Bahasa Kebangsaan pada 1967. Seterusnya kita lihat pada tahun 1970, Universiti Kebangsaan Malaysia telah ditubuhkan untuk menunjukkan bahawa bahasa kebangsaan telah menjadi bahasa ilmu. Dan pada tahun 1990, bahasa kebangsaan mula digunakan di mahkamah. Dan bagaimana dengan orang yang tidak pandai berbahasa Melayu? Jangan risau, mahkamah akan menyediakan penterjemah. Dan seterusnya pada tahun 1912, kerajaan memperkenalkan dasar memartabatkan bahasa Malaysia, memperkukuhkan bahasa Inggeris iaitu MBM, MBI, di mana bahasa sains dan matematik diajar menggunakan dui bahasa. Dan seterusnya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, yang pertama, Dewan Bahasa dan Pustaka mengembangkan bahasa kebangsaan dengan menerbitkan buku, melahirkan istilah dan glosari, menjadi penasihat dalam memastikan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan, mengadakan program pengembangan bahasa, contohnya mengadakan sambutan bulan bahasa kebangsaan pada setiap bulan Oktober, iaitu pada bulan ini. Sambutan ini adalah untuk menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam kalangan masyarakat. Dan apakah cabaran menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Okay, yang pertama iaitu masalah cabaran komunikasi harian, di mana bahasa Melayu digunakan bersama-sama dengan bahasa lain. Maka orang yang menggunakan bahasa Melayu akan berasa confused ataupun tidak jelas dengan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Dan kita perlu mengutamakan penggunaan bahasa Melayu untuk menjadikan ia sebagai bahasa kebangsaan. Dan yang kedua, sikap penuturnya. Penuturnya malu atau tiada kesungguhan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan kita perlu yakin dengan keupayaan dan kemampuan kita ataupun kemampuan bahasa kebangsaan ini. Jangan malu untuk bertutur bahasa Melayu. Dan nombor 3, bidang teknologi maklumat. Seperti yang kita sedia maklum, murid-murid juga mempunyai telefon bimbit atau handphone, Android atau iPhone. Dan sedar atau tidak, kebanyakan alat teknologi maklumat ini menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam setiap aplikasi. Dan yang keempat, latar belakang keluarga. Seperti kita sedia maklum, di Malaysia ada banyak kaum dan banyak bahasa. Maka ibu bapa perlu mengajar anak-anak menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, selain daripada menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing. Dan yang kelima, bidang pendidikan. Murid cemerlang menggunakan bahasa ibunda dalam proses pembelajaran dan ini mengurangkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam pembelajaran mereka. Dan yang keenam, penggunaan bahasa rojak.
Terutama dalam majlis atau media sosial, kita banyak lihat bahawa bahasa kebangsaan dicampur adukkan dengan bahasa lain, di mana menyebabkan penyusunan ayat, kosakata dan sebutan sering disalahgunakan oleh masyarakat. Dan apakah kepentingan kita mesti menggunakan bahasa kebangsaan dengan betul? Yang pertama, mengekalkan martabat bahasa kebangsaan. Yang kedua, tanda hormat kepada bahasa kebangsaan. Dan yang ketiga, identiti negara. Bayangkan anda berada di luar negara, tiba-tiba kamu terdengar ada orang menggunakan bahasa Melayu. Semestinya awak tahu orang itu dari negara Malaysia. Dan seterusnya menunjukkan perasaan bangga dan dapat bersaing dengan bahasa lain. Jadi, murid-murid semua, jangan sesekali malu menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap cikgu boleh berjumpa lagi dengan murid-murid semua pada kelas yang akan datang. Jika ada soalan berkenaan dengan isi pelajaran hari ini, sila komen di bawah dan cikgu akan cuba reply secepat mungkin. Okey, seterusnya jangan lupa like dan subscribe channel cikgu. Bye!